Dalam satu hadis Nabi sebut, ingat hadis ni baik-baik. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak disegerakan seksanya di atas dunia dan disimpan seksanya di akhirat. Makna dosa ni, dosa yang nak disebut oleh Nabi ni, dosa yang disegerakan seksanya di atas dunia dan disimpan seksanya di akhirat. Apa dia? Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Clear? Faham tak? Ya, nak hurai-hurai dah. Faham dah. Jelas akan maksudnya. Nabi kono baling, Nabi kono locut, Nabi kono pukul, kono macam-macam, kono berdarah-darah Nabi ketika berdakwah di Taif dulu. Nabi kono hina, Nabi kono apa pun, sebab orang tu tak sama dengan Nabi. Tapi apa Nabi buat? Nabi maafkan. Malahan Nabi dengan jiran tetangga Nabi, dengan tak kira siapa, Islam tak Islam, Nabi buat baik dengan semua. Nabi buat baik dengan semua, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi kirimkan makanan yang Nabi masak, Nabi hantarkan ke rumah orang Yahudi. Kita lain kala dah mula nak gaduh, berhentilah. Kem masjid sama ya kita. Semayang sama. Kau pilihan raya sok kau marah bonang dengan calon tu, kau pangkah muka. Undi rusak, perhati. Jadi jangan kita nak politik-politik dalam masjid kita, kan? Nabi tak ajar pun, oh dia dengan ni, dia ni lain pahaman dengan kita, so boykot dia. Nabi tak ajar. Nabi sayang bini, Nabi sayang isteri-isteri Nabi, maka kita pun sayang isteri kita. Faham? Jelas maksudnya, tak perlu dihuraikan. Sebab ramai lelaki, ramailah isterinya. Faham? Janganlah orang nak buruk sangka. Bila saya sebut isteri-isteri, tegak. Isteri-isteri sebut. Itu sebab saya sebut tu. Dan Nabi tu orang perempuan macam mana? Kita tak ada isteri, kita ada suami je. Sayang suami kita sebab Nabi sayang pasangannya. Kedua, Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga Nabi, maka kita pun sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat Nabi, maka kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah sahabat-sahabat kita dalam masjid, termasuklah jiran tetangga kita. Sayang juga. Kan? Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Selagi mana pegang pada syariat Islam, maka selagi itulah kita kena sayang. Tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada nak hurai tu ya. Jadi makna tu yang pertama, tidak ada gantinya Nabi kita. Nabi kita tidak ada tolak banding, ganti tak ada. Michael Hart pakar sains politik, termasuklah juga Mahatma Gandhi, semua puji Nabi kita. Maka confirm tidak ada tolak bandingnya Nabi kita. Sampai sekarang, mana ada tokoh orang buat peringatan untuk dia setiap tahun? Satu dunia orang sambut. Nabi kita ya. Satu-satunya manusia yang mana birthday dia disambut walaupun dia dah tak ada. Cari orang wangsa melawati yang dah meninggal tapi anak yang masih sambut birthday. Cari. Paling kuat pun doa selamat ya. Paling kuat. Nah, itu pun terupa-terupa ya. Teragak dia bukan ikut birthday ni, hari lahir. Hari lahir disambut tiap-tiap tahun, siap berarak, tutup jalan. Handa tak handa, satu dunia buat. Asal hebat manusia yang bernama Muhammad, tak ada ganti dah. Ada kita buat perarakan sebab nak mengiringi ketua kampung punya, mengingati hari lahir ketua kampung yang dah meninggal 20 tahun dulu. Tak ada dah, memang cucu yo yang keluar gitu. Yang lain semua tak ada. Tak ada. Sebab Nabi kita manusia yang istimewa. Dalam bahasa Jawa dia sebut sebagai the special one, the one and only. Kan ya, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua,
Siapa pula yang dikatakan di manakan ku cari ganti? Tak ada lain, kedua ibu bapa kita. Tupat yang kedua pada malam ini. Mak ayah kita tak ada ganti. Memang itulah dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni. Dua benda yang kita tak boleh pilih dalam dunia ni, bak kata Menteri Besar ni 9. Yang pertama, mak bapak. Mana boleh pilih? Ada orang boleh pilih. Dan nak mak bapak dan macam ni. Tak ada. Lahir-lahir itulah mak ayah kau. Dan yang kedua, kita tak boleh pilih bos kita. Mana ada orang boleh pilih bos? Bos yang pilih kita. Okey, kita sambung ya. Jadi dia cakap tadi mak bapak tadi, dan kedua bos. Mana boleh kita pilih bos kita? Kita tak suka bos, kita lah berhenti. Apalah bos kena berhenti sebab saya tak suka bos. Tu tak boleh. Yang kena berhenti orang yang banyak cekadak tadi. Dia lah kena berhenti, kan? Jadi bila mak ayah kita tak boleh pilih. Itulah mak ayah kita. Suka atau tidak, itulah mak ayah kita. Macam mana pun lah ragam timur lah, kan? Bahagiakanlah mak ayah kita selagi ada. Kebanyakan orang bila dah tak ada baru sadar. Mudah-mudahan kita taklah jadi macam tu, kan? Taklah jadi macam tu. Ya, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kutanya Rasulullah SAW, apakah amal yang disukai Allah? Baginda menjawab, salat tepat pada waktunya. Kutanya lagi, lalu apa? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, lalu apa lagi? Baginda menjawab, jihad. Imam Muslim dan lainnya merawikan, tiada seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya melainkan ia membeli seorang hamba dan memerdekakannya. Imam Muslim merawikan, seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW sambil berkata, aku berjanji pada engkau untuk berhijrah dan berjihad semata-mata mengharapkan pahala. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah satu orang tuamu hidup? Lelaki itu menjawab, ya, malah keduanya masih hidup. Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau ingin mendapat pahala dari Allah? Lelaki itu menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu dan berbuat baiklah kepada mereka. Maknanya tetap baik-baik ke ibu bapa kita, kan? Kejai sampai pada tahap yang mana ada kadang-kadang dia nak baik-baik tapi mak ayah dah tak ada, macam mana? Kan? Kemudian Abu Ya'la dan Tabrani merawikan dengan sanadnya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, aku ingin berjihad namun aku tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya, apakah salah seorang orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ibuku masih hidup. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mohonlah kepada Allah untuk berbakti kepadanya. Jika engkau berbuat demikian, maka sama dengan engkau berhaji, berumrah dan berjihad. Begitu. Itulah dia mak ayah gitu, kan? Kemudian lagi menurut riwayat Tabrani, ya Rasulullah, aku ingin berjihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Jawabnya benar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jagalah dia kerana di sana ada syurga. Menurut riwayat Ibnu Majah pula, Rasulullah, apakah hak kedua orang tua pada anaknya? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah syurga dan nerakamu. Tu hak mak ayah kepada anak. Syurga pun dia, neraka pun dia. Tapi jangan kita gunakan pula kota tu untuk menghukum anak. Inilah syurga dan neraka kau teh. Kan dia marah anak. Kau pilih madu di tangan kananmu teh, racun di tangan kirimu. Tak adalah macam tu dah. Makna suka jagalah mak kau ni lelok. Mak tak ada hal dengan kau ni dolong. Macam tu kan. Cakap lelok dengan anak. Kan anak sekarang tak sama macam Marin tu. Marin marah-marah tak ada dah. Kan sampai sekarang dia tetap taat ke mak ayah. Budak sekarang, jangan main-main. Dia marah anak anak tak perhati kumpulkan kawan di belasah ayah hari ni. Punya tahu budak sekarang. Tak apa hal salah susu kau tak tahulah. Sulambu atau sulambu.